Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita membaca doa tilawah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka pintu hati kita untuk terus memahami bacaan-bacaan dan tadabbur Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita selesai mukadimah pengajian pada pagi ini. Kepada sahabat-sahabat semua yang baru masuk, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke arena pengajian kelas online kita seperti selalu mulai jam 10.30 pagi Baik, kepada sahabat yang baru, saya rasa Puan Masrah ni baru Puan Masrah dari mana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Baiklah, kita sama-sama meniatkan dalam hati kita kita membaca ayat-ayat suci Allah ini dengan beberapa niat yang suci, yang baik. Pertama sekali, kita niatkan bila kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini, kita niatkan supaya kita semakin hampir hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita niatkan agar kita ni mendapat keampunan daripada Allah SWT kerana melazimi diri kita dengan bacaan ayat-ayat suci sama seperti kita berzikir. Ketiga, agar Allah Ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya ke atas kita kerana sentiasa saja berdamping dengan Al-Quran. Jadi, selain itu bolehlah kita
niatkan untuk kita menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, ya, kepada para rasul, ya, kepada para nabi, para aulia, para syuhada, kepada seluruh kaum muslimin muslimat, terutamanya kepada ahli keluarga kita, istimewanya untuk kedua-dua ibu bapa kita atau orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka, ya, mengampunkan dosa-dosa kita dan meletakkan roh mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini sebaris dengan para syuhada, para siddiqin, ya, para aulia dan juga orang-orang Islam yang beriman. Ya. Mudah-mudahan kita juga akan dapat berkumpul dengan mereka yang pergi meninggalkan kita terlebih awal dalam syurga, ya, Firdaus, insya-Allah. Ya. Baiklah, pagi ini kita akan membaca muka surat 301. Buka Al-Quran atau Mushaf Al-Quran masing-masing, muka surat halaman 302. 302. Surah Al-Kahfi, juzuk yang ke-16 ayat 75 hingga 83 pagi ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Seterusnya kita ke muka surat 302 dan sebelum itu mohon bantu saya untuk berkongsi page ini ataupun halaman ini dengan rakan taulan, sahabat anda, ya, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Walau di mana saja tuan-tuan dan puan-puan punya sahabat atau kenalan ataupun keluarga, share ataupun kongsi page ini kepada mereka. Mudah-mudahan mereka juga dapat mengikuti bacaan kita ini dan meneliti bacaan kita ini supaya, ya, kelaziman mereka membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat itu betul tepat bacaannya, ya. Kerana kebetulan kita sedang menyemak, ya, bacaan surah Al-Kahfi kerana berada di juzuk 16 hari ini, ya, juzuk 16. Kita berada di muka surat 302 ayat 75 surah Al-Kahfi juzuk yang ke-16, ya. Baik, kalau dah sedia dan dah pun berkongsi, ya. Jadi jom kita sama-sama membaca dulu sekali lalu, ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qad tebal, la alam. Qad sini dua harakat asli alam. Okay, mim mati bertemu dengan alif ataupun dengan hamzah, tak boleh dengung, izhar syafawi, ya. Bacaan terang tanpa dengung. Qala alam aqul laka innaka. Aqul, lam mati bertemu dengan lam, apa hukum dia? Warnanya merah dekat sini. Kalau merah je dah tahu kan idgham apa. Qala alam aqul laka innaka. Di sini idgham mutamasilain, ya sahabat semua, idgham mutamasilain. Pertemuan dua huruf, ya, yang bersamaan dari segi sifat dan makhrajnya.
Itu huruf yang sama. Lam mati bertemu dengan lam yang berbaris. Ya, nama hukumnya idgham mutamasilain. Ya. Laka innaka. Laka innaka. Nun bertasydid, wajib dengung, wajib al-gunah. La tastati. Nun mati bertemu ta, maka kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam ta disertai dengung, dua harakat, ya, ikhfa haqiqi. Lan, jangan baca lan. Itu dengung saja, tak masuk sahabat semua. Kita kena masukkan bunyi nun ini ke dalam ta. La tastati. Ta-ti, ni ta, ni ti. Jangan baca ta-ti, ya. Ni ta-ti. Okay. Ti di sini mat asli dan tebal, ya. Kerana huruf ta dia berbeza makhrajnya dengan huruf ta. Huruf ta ni adalah huruf isti'la dan itba', ya. Itba' maknanya macam mendempik. Ta-ti, ya. Kita tak boleh sebut huruf ta kalau kita tak dempik, ya. Lan tastati'a ma'iyya. Huruf ain jaga makhraj. Ma'i. Ini pun sama huruf ain. Ma'iyya sabra. Okay, huruf ba mati di tengah-tengah kalimah, maka kita kena lantunkan dia qalqalah surah. Huruf sad tebal. Ma'iyya sabra. Sabra. Dan kita berhenti dengan ma'iwat, ya. Ma'iyya sabra. Jangan baca ma'iyya sabra. Bukan sab, tapi bunyi dia sabra. Okay. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Qa tebal, ya. Jangan baca ka, baca qa, dua harakat. La in, nun mati bertemu dengan huruf ikhfa iaitu sin, ya, sorok dan dengung. Qala in, bukan in. Lidah kita ke bawah, ya, kalau bunyi in, tapi lidah kita berada di tengah-tengah rongga mulut, ya, sahabat semua. Okey. Qala in sa'altuka. Sa'altuka an. Ini pun sama, nun mati bertemu shin, ikhfa haqiqi. Letakkan lidah kita di tengah-tengah rongga mulut dan dengung. An syai'in. Ya, sifatnya lin, lembut. Syai'in. Tanwin itu baris dua di bawah bertemu dengan ba. Maka ditukarkan bunyi tanwin itu, bukannya bunyi di in. Kalau ikut eja, hamzah dua di bawah in. Bunyi di in. Tapi oleh kerana bila masuk saja hukum tajwid, bunyinya bertukar menjadi mim. Syai'in. Syai'in. Dengung, harakat, iqlab. Ba'daha. Jangan tebalkan ba, ya. Ba'daha. Ha di sini, ha simpol, jaga makhrajnya. Fala tusahibani. Fala dua harakat, tusa, sa juga dua harakat tebal. Jangan baca wala tusa, bukan tusa tapi tusa, ya. Wa fala tusahibani. Ba bila dia mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan dia. Fala tusahibani. Jangan baca fala tusahibni. Bukan bunyi dia hit, ya, tuan-tuan, tapi kita kena lantunkan dia. Ini namanya qalqalah surah. Fala tusahibani. Hibani. Okey. Khususnya orang baru, ya. Qad balaw. Qad, huruf qaf tebal, dal ni lembut. Jangan tebalkan dal, ya. Jadi yang tebal qaf dan dal ini oleh kerana dia tanda mati, qalqalah surah, ya. Jadi kita kena lantunkan dia dengan lantunan lunak ataupun lantunan kecil. Qad. Jangan baca qad balag. Itu tak lantun. Kita kena lantunkan dia. Qad balag. Qad balagta min ladunni. Nun mati bertemu lam, masuk tanpa dengung, idgham bila gunah, ya. Idgham bila gunah, ya. Masuk, jangan dengung. Jangan lama-lama dekat sini. Jangan baca min ladun, tak betul, ya. Kita bunyikan
lam terus. Nun ni tak berbunyi. Ya. Jadi kita terus masukkan mim ini terus ke dalam lam. Jadi bunyi dia mil. Min ladunni. Dekat nun ada tasydid, jadi wajib dengung. Okey. Okey, selamat datang semua yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Okey, Wan Minah masuk hari ni, alhamdulillah ya. Jadi kalau Wan ada sahabat-sahabat yang lebih ramai, panggil ya, mengaji bersama-sama ya. Qad balagta min ladunni. Ladunni. Nun di sini ada tasydid. Jadi kita kena dengung ya. 2 harakat, nama hukumnya wajibal gunah. Setiap nun yang bersabdu ataupun bertasydid dan mim yang bertasydid wajib dengung ya. Kerana itu nama hukumnya wajibal gunah ya. Min ladunni uzra. Uz, huruf ain jaga makhraj dan kita berhenti dengan mad iwad. Uz ra. Ra sini ya berhenti dengan mad iwad sama seperti mad asli. Kita buangkan satu baris tanwin ini jadi satu saja barisnya. Jadi bunyi dia macam mad asli. Uz ra. 2 harakat ya. Itu namanya mad iwad. Setiap baris 2 di hujung ya yang kita berhenti maka namanya mad iwad. Ya. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Okay. Fantalaqa, nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki, sorok dan dengung ya. Dan bila kita dengung ni sahabat semua, kita kena dengungkan dengan tebal kerana nun ini mati bertemu dengan huruf isti'la. Huruf ta ni huruf tebal. Jadi kita tak boleh baca fantalaqa. Bukan macam itu baca ya. Fantalaqa. Talaqa. La saja tipis. Qa tebal, ta pun tebal ya. Okey. Fantalaqa hatta. Hatta ta di atas ta ada tasydid, maka kita kena baca njud hatta. Ta di sini mad jaiz munfasil ya, pertemuan di antara alif mad itu ini adalah alif ya, bukan ya. Alif mad bertemu dengan hamzah maka hukumnya mad jaiz. Bacaannya 4 hingga 5 harakat, tandanya yang melentang ya. Hatta idza ataya. Idza di sini mad jaiz lagi, pertemuan di antara alif mad dengan hamzah lagi ya. Ini juga mad jaiz 4 hingga 5 harakat. Ataya laqar ya. Ataya ya juga mad jaiz, nampak ni alif mad bertemu dengan hamzah lagi ya. Jadi kena baca panjang 4 hingga 5 harakat mad jaiz munfasil ya. Okey, nampak tanda ni panjang ya. Ahla qaryatinis ya, ha di sini ha simple, jangan baca tapi baca ya, dalam bunyi dia. Laqar huruf qaf tebal dan ra ini juga kena baca tebal ya, ra tafkhim kerana ra itu mati, huruf sebelumnya berbaris di atas ya. Ahla qaryatinis yatinis. Okey. Tat'ama qaryatin istat'ama ahlaha. Okey, qaryatinis.
Okay, apa hukumnya dekat sini? Kenapa saya baca qaryatinis, saya tak baca qaryatins? Boleh ke kita baca qaryatin? Tak boleh kan? Baca pun pelik. Macam mana kita nak matikan bunyi ni, huruf sin ini? Kerana dia bertemu dengan tanwin ni. Kerana dia tak ada baris. Kalau dia ada baris kat sini, tak ada tanda mati, maka senanglah kita nak masukkan dia jadi idgham. Sekarang ni payah. Nak masuk apa? Jadi kita namakan ini hukumnya iltiqa sakinain. Iltiqa sakinain. Maknanya untuk melihat dia ni, kita lihat pertemuan di antara tanwin dengan huruf yang mati. Jadi tak boleh kalau tanwin ni kita nak mengaji terus masuk qaryatis tat'ama, tak jadi. Tak bunyi tak bunyi tin ini. Macam mana kita nak bunyikan? Jadi kita kena tambah nun kecil. Ada nun kecil atau disebut sebagai nun wiqayah di antara tanwin ini dengan huruf sin ini, di mana kita buang satu baris tanwin ini, jadikan satu saja baris dan kita tambah nun kecil. Baris bawah. Jadi bacaannya bukan qaryatis, tapi bacaan dia qaryatinis. Qaryatinis. Nama hukumnya iltiqa sakinain. Ada juga yang menyebut sebagai kasr tanwin. Itu kena perhati. Ada banyak ayat dalam Al-Quran. Selama hari ini mungkin Al-Quran yang tuan-tuan pakai sama seperti Al-Quran saya. Itu Mushaf Usmani ni. Memang tak ada tanda nun. Tapi kalau Al-Quran Al-Baghdadi itu, Quran lama tu memang ada di bubuh nun kecil. Itu beza dia. Kena kenal. Okey. Ama ahlaha. Mar sini mad jaiz munfasil, pertemuan di antara alif mad dengan hamzah. Juga kena panjang, bacanya 4 hingga 5 harakat. Ahlaha. Ha di sini ha simple, jadi bunyinya daripada dalam. Begitu juga yang ini. Ahlaha. Fa'abau. Okey, waw sifatnya lin, lembut. Jadi kita kena muncungkan mulut kita, tuan-tuan dan puan. Fa'abau. Muncung mulut. Fa'abau ayyudayifuhuma. Nun mati bertemu ya, masukkan bunyi nun ini terus ke dalam ya tanpa ada sekatan. Maknanya masuk penuh 100%. Baik, saya harap Puan Minah dapat faham bahasa Melayu Malaysia. Kerana orang Thailand bercakap bahasa Melayunya macam bunyi orang Kelantan. Jadi mungkin boleh faham lah kalau bahasa Melayu di negeri-negeri lain daripada Malaysia ni, bahasa Melayu Malaysia yang standard lah. Jadi saya gunakan bahasa Melayu Malaysia yang standard. Saya tak guna logat daerah. Jadi harap-harap dapat faham lah. Okay. Ayyudaifuhuma. Okay. Nun mati bertemu ya. Namanya idgham ma'al ghunna. Masuk dan dengung. Jadi kalau masuk saja tanpa dengung tak sempurna. Tuan-tuan dan puannya idgham ma'al ghunna. Kita kena baca bukan baca ayyudaifu. Itu cuma masuk. Tak ada dengung. Dengung. Ayyudaifuhuma. Fu di sini ma'asli, huma, ha simple, ma juga ma'asli. Fa wajada fiha. Da di sini ma'asli juga, fi juga ma'asli, ha juga ma'asli. Jadi bacaannya 2-2-2. Semuanya 2 harakat belakang. Fa wajada fiha. Okey. Jidaran yurid. Jida, da juga ma'asli, dan sebut betul-betul makhraj dal. Perempuan jangan baca jida, tapi baca jida, da. Lembut sahaja. Jida yurid. Rai di sini tanwin bertemu dengan ya. Kita kena masukkan sepenuhnya bunyi tanwin ni ke dalam huruf ya, disertai dengung 2 harakat. Namakan idgham ma'al ghunnah. Jidaran yuridu an. Okey. Ada berapa huruf idgham ma'al ghunnah? Sila tulis.
Yuridu an, ri di sini ra tarqiq. Bila ra baris bawah sahabat semua kena baca tipis dan ri di sini dia mati pada ya, maka di sini adalah mad asli Yuridu an yang nun mati bertemu ya. Sekali lagi kita jumpa macam ini tadi. Nun mati bertemu ya. Ini pun sama, nun mati bertemu ya, idgham al-gunah. Jadi baca kenalah masukkan bunyi tanwin itu, bunyi nun mati itu terus ke dalam ya disertai dengan dengung, idgham al-gunah. Yuridu an yanqadha fa'aqamah. Okey. Yang di sini nun mati bertemu qaf juga kena masuk dan sorokkan bunyi nun ini ke dalam huruf qaf pada kadar separuh disertai dengan dengung, dua harakat ikhfa haqiqi. Yang qadda fa'aqamah. Qadda, huruf qaf tebal dan huruf dad juga tebal. Dan huruf dad ada dua, tuan-tuan, sebab itu ada tasydid. Tandanya tasydid. Jadi kita kena baca tebal. Yang qadda fa'aqamah. Fa'aqo ni tebal. Fa'aqamah. Mah berhenti dengan ha di sini bukan bunyi ha. Jangan baca fa'aqamah, bukan mah tapi fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadh. Qa tebal, la law muncungkan mulut sahabat semua kerana waw sifatnya lin. Syi'ta lattakhadh. Lat, dekat ta ada tasydid, maka kita baca lanjut. Lattakhadh. Kha tebal, jangan baca lattakhaz. Tak betul kha ni kena baca tebal. Lattakhadh. Dan huruf zal ni lembut, tak boleh baca lattakhaz. Itu huruf zai, ini huruf zal di hujung lidah makhrajnya. Qala law syi'ta lattakhadh. Khadh lembut khadh. Ta'alaihi ajra. Ta'alaihi ru'ain jaga makhraj. Bukan a. Alai ya sifatnya lin lembut. Alaihi ajra. Ajra. Huruf jim bila dia mati di tengah-tengah kalimah, sahabat semua kita kena lantunkan dia. Qalqalah sughra. Alaihi ajra. Jangan baca alaihi ajra, bukan aj tapi ajra. Okey, itu namanya qalqalah sughra. Okey. Betul, tepat sekali huruf idgham ma'al gunah ada 5 ke? Ada 4 Ada 4 bukan 5 Idgham ma'al gunah ada 4 huruf iaitu ya, waw, mim, nun. Qalqalah yang ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal ini huruf idgham ma'al gunah yang saya tanya tadi ada 5 huruf Okey. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Qalaha, qa tebal, 2 harakat. Laha, ha dalam, bukan ha tapi ha 2 harakat juga. Mak asli za juga 2 harakat. Mak asli fi ra juga mak asli 2 harakat. Qubaini, huruf qaf tebal, jangan baca kubaini tapi qubaini ya sifatnya ni lembut, jadi kita baca pun lembut, lunak. Baini wa bainik. Okay, ya sini sifatnya lin juga lembut. Wa bainik. Nik. Pada kaf ini bila kita matikan dia, kerana kita berhenti, kita matikan bunyi kaf ini, maka kena keluarkan bunyi hamasnya. Wa bainik. Wa bainik.
Sikit saja angin yang keluar ya. Saunabbi'uka. Dekat ba ada tasydid, jadi kita baca lanjut. Saunabbi'uka bita hamzah yang mati ya sahabat semua, bukan ain, jangan baca bita tapi baca bita, ringan saja ya. Kebetulan pula di depannya huruf istifal, huruf ta ya. Bita lima lam, wi di sini ya mad asli dua harakat, lima lam ma juga mad asli, lam mim mati bertemu ta, tak boleh dengung, izhar syafawi. Malam tastati alaihi, tati huruf ta dulu kemudian baru ta, jangan baca tati, tati. Lam tastati alaihi, ain mati bertemu dengan ain yang berbaris, apa hukum dia? Tastati alaihi, lai sifatnya lin lembut, alaihi hi sabara, sabara ya, jadi tebalkan pada huruf sad, jangan baca sabara, tak betul ya, kena baca sabara. Dan ba ni dia mati di tengah-tengah kalimah, maka di sini hukumnya qalqalah sughra, lantunkan dia. Alaihi sabara. Kita berhenti dengan mat iwad. Baik, di sini tadi apa hukum dia? Idgham apa? Nampak warna merah, bila merah je dah tahu idgham. Idgham mutamasilain ya. Itu pertemuan dua huruf yang sama dari segi sifat, dari segi makhrajnya ya. Idgham mutamasilain ya. Okey. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Mim bertasydid, wajib dengung ya. Di sini wajib al-gunah. Ammas. Okey, masukkan bunyi mim terus ke dalam sin, idgham syamsi atau alif lam syamsiah tanpa membunyikan alif lam ya. Idgham syamsi ataupun nama lainnya ialah alif lam syamsiah ya. Dan lanjut pada sin kerana sin ada tasydid ya. Ammas safinatu, fi di sini ma asli, natu fakaka ma asli nat. Okey, bunyikan hamas pada ta. Fakanat nat limasaki, sa di sini ma asli dua harakat, nampak alif kecil ni. Ki juga ma asli dua harakat. Na ya'malu, ya, jangan sebut ya tapi sebut ya, buka mulut ya. Ya'malu, lu sini ma asli nafil, alif lam qamariyah. Fil, bunyikan lam ini mati, tongkatkan lidah ke langit. Fil bahri, dan ha itu ada ha pedas, bah, jangan sebut bah, sebut bah ya. Ba adalah huruf istifah, huruf ringan, jadi jangan tebalkan ba, dan ha ini adalah ha pedas. Jadi bunyi dia fil bahri fa'arat, huruf ra kena baca tebal dengan ra berbaris di atas, namanya ra tafkhim, ra tebal ya. Ratu an a'ibaha ya. An nun mati bertemu dengan hamzah, nampak ada tanda mati, menunjukkan dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, itu izhar halqi. An a'ibaha, ai di sini mat asli, dan kita berjumpa juga dengan mat asli di hujung ni. An a'ibaha. Okey, di sini apa hukum dia? Pertemuan di antara huruf yang sama dari segi makhraj tetapi berlainan dari segi sifat dia. Apa hukumnya kat sini? Nampak bila dia merah ni kita tahu adalah idgham. Apa idgham apa?
Fa'aradtu. Jangan baca dal. Dal ni tak berbunyi sebab kita sudah idghamkan dia. Jadi bacaannya fa'aradtu. Masukkan ra ini terus ke dalam ta tanpa membunyikan dal. Jangan baca fa'aradtu. Ya? Bukan fa'arad. Tapi fa'aradtu. Fa'aradtu. Ya, apa nama hukumnya kat sini? Idgham mutajanisain. Ya, idgham mutajanisain. Pertemuan di antara dua huruf yang sama dari segi sifat, dari segi makhraj tetapi berlainan dari segi sifatnya. Sebab huruf ta dengan dal sama makhrajnya di hujung lidah. Tapi sifatnya berlainan. Ta sifatnya adalah huruf hammas, manakala dal huruf qalqalah. Itu sifatnya berlainan. Tapi dari segi makhrajnya sama. Itu dinamakan idgham mutajanisain. Yang ini idgham mutamasilain. Pertemuan dua huruf yang sama. Yang ini yang dekat-dekat dari segi apa tu? Dari segi, bukan dekat, yang sama dari segi makhrajnya tetapi berlainan dari segi sifatnya. Okey. Ini idgham apa tadi? Mutamasilain. Ini idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru, sila beli buku tajwid supaya boleh semak, boleh tengok apa yang saya cakap tu dan boleh semak supaya maknanya sentiasa alert ataupun waspada. Waspada apabila membaca, jangan baca fa'aradtu. Takut salah nanti. A'ibaha wa kana wara'ahum. Wa ka di sini ma'asli du harakat. Wara'ahum. Ra ni nampak tak tanda panjang di atas ni. Di sini hukumnya mad wajib mutasil kerana perkataan ra'a ni satu perkataan. Dia bukan berpisah walaupun hamzah ni bercerai. Daripada alif memang tak boleh sambung alif dengan hamzah, tapi ini adalah satu perkataan ra'a. Okey, mad wajib 4 hingga 5 harakat. Hum malikun ya'khudhu kull. Okey, mim mati bertemu mim, idgham mislain, wajib dengung. Mim mati bertemu mim, idgham mislain, wajib dengung 2 harakat. Hum malikun ya. Okay, tanwin bertemu dengan ya. Kita kena masukkan bunyi tanwin ke dalam ya. Disertai dengan dengung 2 harakat. Malikun ya. Khudukul ya. Yang ni hamzah sahabat semua. Bukan ain, jangan baca ya. Tapi baca ya. Ya. Khudukul. Khudhu. Sentil lidah. Khudhu kulla safinatin. Dekat lam ada tasydid. Kita baca lanjut. Kulla safi. Fi ma'asli. Natin ghasba. Nampak ni tanwin. Tanwin ni bila dia bergaris sama apa yang saya sebut. Bila dia bergaris selari macam ini, kita tak boleh dengung kerana bertemu dengan huruf izhar. Okey. Terima kasih Puan Razia telah menuliskan buat sahabat semua. Ada 5 huruf qalqalah. Okey. Itu qaf, ta, ba, jim, dal. Okey, sekarang kita berjumpa pula dengan izhar halqi, iaitu pertemuan di antara tanwin dengan huruf ghain. Tak boleh dengung. Nampak ni, tanwin ni bergaris selari, maknanya sama atas dan bawah. Maknanya dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung. Jadi sampai sini jangan dengung. Kulla safinatin ghasba. Ghas, huruf ghain kena baca tebal. Jangan baca ras. Dan kena baca juga tebal pada huruf sad. Kerana ini bukan huruf sin, huruf sad. Safinatin ghasba. Ghasba. Okay, kita berhenti dengan mad iwad lagi. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini faqashina ayyur hiqahuma tughyanan wa kufra. Wa amma. Okay, dekat mim ada tasydid, jadi kena dengung. Wajib al-gunah. Dengung 2 harakat. Wa ammal. Baru sebut
mal. Jangan baca wa amal. Tu tak betul ya, kena dengung dulu. Wa amal. Okay, lam di sini mati. Jadi ini nama hukumnya ialah alif lam qamariyah. Masukkan bunyi mim baris atas ini terus ke dalam lam ya. Tanpa lantunan. Jangan baca wa amala mala. Tak mau baca mala. Baca mal. Tongkatkan lidah ke langit ya. Wa ammal ghula ghula. Jangan baca rula, bukan ru tapi ru. Ghula lam asli. Mufakana abawa ka ma asli. Abawa wa juga ma asli. Dua harakat, ada alif ni ya. Hu mu'minai. Hu di sini ha simple. Mu. Jangan baca ain ya. Ramai yang baca mu. Bukan mu tapi mu ya. Mu'minaini fa khashina. Minai ya sifatnya lain lembut. Minai ni fa khashina. Ya, huruf kha tebal. Jangan baca fa khashi. Tapi baca fa khashina. Nah, sini panjang pertemuan antara alif mad dengan hamzah. Mad jaiz munfasil. 4 hingga 5 harakat. Fa khashina ayyurhiqahuma. Nun mati bertemu ya. Sekali lagi kita jumpa mad pula. Idgham ma'al ghuna ya. Masukkan bunyi nun ini terus ke dalam ya. Disertai dengan dengung untuk harakat. Masuk penuh-penuh. Jadi tak bunyi pun bunyi nun itu. Jadi dia bunyinya seperti ayyur. Ya, dan ra ini bila dia mati, baris sebelumnya, baris depan. Kena baca tebal ya. Ayyur. Hiqahuma. Hi di sini. Dalam bunyi dia ya. Qa tebal huma. Jadi ha yang ini dengan yang ini sama ya sahabat semua. Ya, kalau dia berada di depan bentuknya begini, kalau dia berada di tengah bentuknya begini ya. Nah, jadi jangan pula tak kenal huruf apa ni. Ya, ini huruf ha. Orang panggil dulu masa kita kecil-kecil, masa kita cilik-cilik dulu dipanggil wong sebagai ha gede, ha besar ya. Ha, tapi kita panggil ha simpul lagi senang ya. Jadi bunyinya keluar daripada halqum ya. Ayyurhiqahuma tughyana. Ma dua harakat tugh. Huruf ta tebal. Dan ghain ini bila dimati bunyikan betul-betul. Bukan bunyi tu ya tapi tugh. Tughyana wa kufra. Tanwin bertemu dengan waw, masuk sepenuhnya ke dalam waw disertai dengung dua harakat. Lagi sekali idgham ma'al ghuna. Okey. Tughyana wa kufra. Dan fa ini bila dia mati tuan-tuan kena bunyikan hamasnya. Wa kufra. Ya, macam mana cara nak bunyikan wakuf ni? Ya, gigi atas sahabat semua ketap ke bibir bawah. Wakuf ra dikeluar angin ya. Maka itulah dia hamas bagi huruf fa ya. Dan kita berhenti dengan mad iwad ya. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Fa'arad. Okay, fa'arad. Ra ni tebal ya. Jadi kena baca tebal ya. Tapi dal ni huruf lemah. Jadi kita baca sini lantunannya lemah. Fa'aradna. Jangan baca fa'aradna. Tak betul ya. Fa'aradna. Nah, di sini mad jaiz munfasil 4 hingga 5 harakat. Ayyubdilahuma. Nun mati bertemu ya. Nampak warna merah, idgham ma'al ghunna, masuk dan dengung ya. Ayyubdilahuma. Yub. Okey, ba ni bila dia mati qalqalah surah.
Jadi kita bunyikan lantunan. Yubdilahuma. Huma. Sini ha simpul. Okey. Ma di sini ma asli rabbuhuma. Huruf ra kena baca tebal ya. Jangan baca rabbuhuma tapi baca rabbuhuma. Okey, dekat ba ada tasydid jadi kita kena baca njut. Rabbuhuma. Sini ha simpul, jaga bunyi dia. Makhrajnya ma asli khairam. Huruf kha tuan-tuan. Jangan baca khairam, bukan hai, bunyi dia khai ya. Dan ya sifatnya lin, jadi walaupun tebal ya, tapi lembut. Rabbuhuma khairam. Okey, yang ini adalah tanwin baris 2 di atas bertemu dengan mim. Bertemu dengan huruf idgham al-gunah ya. Khairam minhu zakah. Nun mati bertemu ha, tak boleh dengung, izhar halqi. Minhu zakah. Ka di sini ma asli. Ini bukan waw ya sahabat semua. Tapi ini adalah waw yang digunakan rumah bagi alif ini. Ya, ini namanya alif maksurah ya. Jangan kata ini zakawa pula ya. Okey. Zakatan wa aqraba ruhma. Tau tanwin bertemu dengan waw, masuk dan dengung, idgham ma'al gunah. Wa aqwa. Okey, qaf ini bila dia tengah-tengah maka kita kena lantunkan bunyi dia. Dia mati di tengah-tengah kalimah. Wa aqwa wa aqraba ruhma. Tengok ini ha pedas, dia berbeza dengan ha simpul. Jadi bunyi dia jelas ringan. Aqraba ruhma. Dan kita berhenti dengan mad iwad ya, 2 harakat. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Ya, ini agak panjang, 5 baris ya sahabat. Wa ammal. Okay, dekat mim ada tasydid. Jadi kita kena baca dengung dekat sini ya, 2 harakat. Okay, mal alif lam qamariyah. Wa ammal jida. Dal sini 2 harakat ma asli. Rufaka. Ra tebal ya. Faka. Ka ma asli. Nali gula. La ma asli. Maini yati mai sifat lin bagi ya, mai lembut ya. Niyati mai ti di sini ma asli 2 harakat. Mai sini ya sifatnya lin lembut. Yati mai ni fil madinah. Fil alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas. Fil, jangan baca fil madinah. Tak mau baca lantun macam itu ya. Itu macam orang
ada masalah di lidah. Ya. Tapi kalau betul-betul baca, kita tongkatkan lidah ke langit. Fil madinati wa kana. Ya, di sini ma asli 2 harakat. Nati wa ka. Ka juga ma asli 2 harakat. Na tahtahu. Tah. Ha sini ha pedas. Tah. Tahu. Ini ha simple. Kalau di ujung macam ni bentuk dia. Okey, di sini ada waw kecil menunjukkan kena panjang 2 harakat masilah qasirah. Tahtahu kanzul lahuma. Nun mati bertemu zai, kita kena sorokkan bunyi nun ini ke dalam huruf zai disertai dengung 2 harakat. Kanzul lahuma. Okey, di atas zai ada tanwin, maka kita kena sembunyikan atau masukkan bunyi tanwin ini terus ke dalam lam tanpa dengung. Kanzul lahuma. Ini namanya idgham bila gunnah. Ya. Okay. Ikhfa hakiki dan idgham bila gunnah. Ya. Lahuma ma ma'asli. Wa ka ma'asli. Na abu bu ma'asli. Huma ma ma'asli. Salihah. Sol sini ma asli. Liha. Kalau kita berhenti hukumnya ma iwad. Ya. Okay, sebab adanya tanwin di hujung ni. Ya. Dan ada alif. Tetapi kalau kita sambung hukumnya di situ. Kalau bacaan wasal dia menjadi ikhfa hakiki. Ya. Okay. Wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuk. Ya, jadi bunyi dia salihan. Itu ikhfa hakiki. Ya. Kita masukkan bunyi tanwin ini ke dalam fa disertai dengung 2 harakat ikhfa hakiki. Ya. Ada berapa huruf ikhfa? Sila tulis. Salihan fa'ara. Ra sini ra tebal kerana ni baris atas. Jangan baca fa'ara, bukan fa'ara. Fa'arada rabbuk. Da. Jangan baca da, tapi baca da, lembut. Rabbuka, ra tebal kerana dia berbaris di atas, dia bertemu dengan ba yang ada tasydid jadi njud. Fa'arada rabbuk. Buka ayyab. Nun mati bertemu ya, masuk dan dengung. Ya. Ayyab. Yab. Lantun. Ya. Qalqalah surah. Okay, di sini ialah hukumnya idgham ma'al gunah. Ya. Itu kita masukkan dan dengung. Jangan masuk sahaja tanpa dengung. Ya. Kena masuk dan dengung. Kalau ada orang baca, dia nampak saja nun mati bertemu ya, memang dia masuk. Tapi dia tak dengung. Dia akan baca ayyabluga. Itu yang tak betul. Kena dengung sahabat semua. Ayyabluga. Okey, huruf ghain bila baris di atas ni kena baca tebal. Lugha. Bukan lugha. Tapi lugha. Panjang, mat jaiz. Ya, kerana dia bertemu dengan hamzah. Ya. Baik, terima kasih Puan Hajar Razia yang menuliskan buat anda semua, buat tuan-tuan dan puan, ada 15 huruf ikhfa di sana. Ya. Okey, jadi boleh ambil nota dekat situ. Ashuddahuma. Okey, da di sini ada tasydid, jadi kita baca njud. Ashuddahuma. Ha di sini ha simple, jangan baca ashuddahuma, bukan hu tapi hu. Ya. Ma asli wa yastakhrija. Wa yas, bunyikan safir pada sin. Wa yastakh. Ya, kha di sini kena baca tebal. Takh, bukan tah. Kalau tah ni jadi ha. Kalau kita baca tah pun salah, kena baca takh. Takh. Ya, bergetar dan naikkan lidah sikit, lengkung. Wa yastakh. Takhrija. Ra tarqiq tipis. Ya. Ja asli kanzahuma. Nun mati bertemu zai, kita kena sembunyikan bunyi nun ke dalam zai disertai dengung 2 harakat. Kanzahuma. Huma. Ha sini ha simpul dan ma asli.
rahmatam. Huruf ra kena baca tebal dan ha sini ha pedas. Jadi jangan tebalkan ha. Rahmatam mir rabbik. Ya, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunah. Ya, kena sembunyikan, kena masukkan bunyi mim tanwin ini ke dalam mim sepenuhnya 100% dengan dengung. Rahmatam, tutup mulut. Rahmatam mir rabbik. Nun mati bertemu ra, tak boleh dengung. Namanya idgham bila guna, masuk tanpa dengung. Mir rabbik. Dekat ra ada tasydid, dekat ba ada tasydid, 2 kali lanjut. Mir rabbik. Dan bunyikan hamas pada kaf, ya. Mir rabbik. Ya, bunyikan hamas pada kaf. Ya. Jangan baca mir rabbika, bukan bika, itu dah jadi qalqalah. Mir rabbik, bik, sikit saja bunyi angin, ya. Wa ma fa'altuhu, wa ma fa'altuhu, ma asli fa'al, huruf ain jaga makhraj. Tuhu di sini maksilah qasirah, ada waw kecil di ujung ni. An amri, nun mati, nampak? Bila nun itu mati, ada tanda mati, menunjukkan dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Itu huruf izhar halqi, ya. An amri, mim mati bertemu ra, juga tak boleh dengung, izhar syafawi. An amri. Okay, ri di sini kita berhenti dengan mat asli, ya. Zalika ta'wilu malam. Za, lembut. Jangan sebut za. Kalau sebut za jadi huruf zai. Ini huruf zal, ya. Za, sentil lidah. Lika ta, bukan ta, tapi ta, ringan saja hamzah, ya. Wi di sini ma asli. Luma lam, ma asli. Lam mim mati bertemu ta, tak boleh dengung, izhar syafawi. Malam tastati'. Tas, bunyikan sofir pada sin. Tas, tas. Oh, tak ada tati, minta maaf, ya. Malam tasti alaihi sabra. Betul ke? Atau Quran saya salah? Ada ta tak kat sini tertinggal? Cuba tengok Al-Quran orang lain macam mana. Saya rasa macam pelik pula bunyi dia. Ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Selama hari ni saya baca salah lah, sebab tadi ada satu tastati', ini tasti' aja. Cuba tengok Quran tuan-tuan puan, ada tak ta dekat depan ta, depan to ini. Tastati' ke tasti' aja? Tak ada ta. Okey, betul. Malam tasti' alaihi sabra. Okey, betul, ya. Jadi Quran ni betul. Ti'. Jadi sini idgham mutamasilain. Ain mati bertemu dengan ain yang berbaris. Pertemuan dua huruf yang sama dari segi makhraj, dari segi sifat. Nama hukum ni ialah idgham mutamasilain, ya. Alaihi sabra. Ya, sifatnya lin. Alaihi sabra. Huruf sad tebal. Jangan baca sabra, tapi baca sabra. Sabra. Kita lantunkan ba, kerana ba itu qalqalah surah. Alaihi sabra. Kita berhenti dengan mad iwad, ya. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Okay. Wa yas'alu. Bunyikan sofir pada sin. Wa yas. Bunyikan sofir pada sin. Wa yas'alu. Lu di sini mat asli. Naka'an. Naka'an. Nun mati bertemu zal. Kita kena sorok dan dengung. Ini ikhfa hakiki, ya tuan-tuan puan. Dzil qarnain.
Zil alif lam qamariyah. Bunyikan lam yang mati, jangan lantun. Ya. Qar, huruf qaf tebal. Qar dan ra juga tebal. Dengan ra itu mati huruf sebelumnya baris atas. Anzil qarnain. Kita berhenti di sini dengan 6 harakat. Apakah hukumnya? Anzil qarnain. Tulis apa hukum dia? Qul sa'atlu alaikum. Qul tebal. Jangan baca kul. Kena baca qul. Qul. Keluar pangkal lidah. Pangkal tekak. Minta maaf. Qul sa'atlu. Sa'atlu. Ta di sini mati, bunyikan hamasnya. Sa'atlu. Ya. Okay. Sa'atlu. Lu ma'asli alaikum. Okay. Alaiya sifatnya lin. Alaikum. Mim mati bertemu mim. Idgham mislain. Wajib dengung. Alaikum min. Okay. Nun mati bertemu ha. Nampak ni ada tanda mati. Berarti kena jelas bacanya. Tak boleh dengung. Izhar halqi. Minhu dhikra. Dhikra. Dan bunyikan hamas pada kaf. Zik. Zikra. Dan tebalkan pada bunyi ra. Ya. Zikra. Jangan baca zikra. Bukan ra tapi ra. Ya, kita berhenti dengan mad iwad. Ya, baik, saya beralih balik kepada sini. Jadi bila kita berhenti di sini, hukumnya ialah mad lin. Ya, tepat sekali. Ya. Terima kasih yang menulis. Okey. Anzil qarnain. Okey, bagi orang baru mungkin tak kenal. Macam mana nak kenal mad lin? Mad lin itu senang saja. Ya. Pertama sekali, hurufnya 2 saja. Itu waw dan ya. Okey. Kalau kita nak jadikan dia mad, kita kena berhenti. Mad tu hanya wujud bila dia berhenti. Maknanya kita stop dekat sini. Dekat nun ini. Ya. Tapi kalau kita baca terus, sambung wasal. Sebab sini kan sad lam ya ni lebih aula wasal. Tapi kalau kita berhenti tak cukup nafas, tak salah berhenti sini. Tetapi kita kena tahu macam mana nak berhenti. Kalau berhenti, mestilah dipanjangkan bunyi dan dibuangkan baris nun ini. Dia jadi seperti mad arid disukun juga. Tetapi namanya mad lin kerana ya itu mati. Huruf sebelumnya baris atas. Okey. Begitu juga kalau waw mati. Huruf sebelumnya baris atas. Kalau dia baris depan, dia jadi mad arid disukun. Ya, kalau dia berbaris di bawah. Ya ni baris bawah. Ya mati. Huruf sebelumnya baris bawah. Jadi mad arid disukun. Ini dia baris atas. Nampak ni? Jadi dibenarkan membaca sampai boleh 6 harakat kalau kita berhenti. Tapi kalau kita baca wasal, sahabat semua, tak boleh pun panjang. Ya, tak panjang apa pun. 1 harakat saja. Anzil qarnaini qul. Macam tu. Qarnaini qul sa'atlu. Jangan baca qarnaini qul. Tak boleh, ya. Kalau nak berhenti, berhenti. Namanya mad lin. Tapi kalau kita baca wasal, sini tak boleh baca panjang. Cuma 1 harakat saja. Anzil qarnaini qul sa'atlu. Macam tu. Tapi kalau kita berhenti, Anzil qarnain. Itu boleh baca panjang. Berhenti. Okey, boleh faham bagi yang baru? InsyaAllah. Sekian. Kita dah habis dekat situ. Kita pergi balik. Mengulang kaji sama-sama. Menyemak bersama-sama. Membaca bersama-sama. Ready semua? Kalau ready, sila belanja saya. Belanja saya apa yang patut. Ya. Belanja saya bunga ke, belanja saya love ke. Ini tak malu dia minta belanja. Bukan apa, saya bagi masa untuk sahabat semua tegakkan pinggang. Kalau duduk bersila tu sakit pinggang lama. 1 jam setengah dekat. Samalah saya pun sakit pinggang duduk lama-lama. Okey, bersedia semua? Puan Masrah Kadir, boleh faham tak sepanjang pengajian yang diikuti? Puan Masrah.
Orang baru hari ini mula Okay. Kita mula sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. Lagi sekali. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما
تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Lagi sekali. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah dapat sama menyelesaikan bacaan kita pada pagi ini bersama-sama dari surah Al-Kahfi ayat 75 hingga ayat 83. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima bacaan kita ini sebagai satu pahala ibadah. Dan semoga sahabat-sahabat yang mengikuti pengajian ini sejak dari mula hinggalah sekarang, semakin hari semakin mantap. Saya doakan semakin mantap penguasaan ilmu tajwidnya. Satu sahaja cara untuk semakin mantap, iaitu pertamanya mengikut kelas, sebanyak-banyak kelas yang boleh diikut, bukan hanya kelas saya, ada banyak lagi kelas online. Kedua, kita kena selalu praktis baca Al-Quran selalu, maka dia jadi mahir. Okey. Jadi kita tutup majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, sebelum akhir kalam saya ingin berpesan, besok kita tak mengaji pagi besok kerana saya ada rawatan di hospital kerana saya masih dalam rawatan sahabat semua. Jadi selalu kena pergi hospital Jadi saya punya waktu appointment dengan doktor tu pagi. Jadi memang tak dapat lah. Biasanya saya habis sampai tengah hari lewat tengah hari. Jadi kita tak ngaji besok. InsyaAllah kita jumpa lagi pada besok hari Jumaat ni. Jadi maknanya kita jumpa kita jumpa semula pada hari Isnin Hari Isnin InsyaAllah. Hari Isnin berapa bulan? Siapa boleh tulis berapa bulan hari Isnin? Kalau hari Isnin tu saya dah balik kampung, mungkin tak boleh juga mengaji Kerana kalau saya dah dalam drive dalam perjalanan, sudah tentu tak boleh mengaji. Besok Khamis, bukan hari ni Khamis ke? Saya rasa hari ni Khamis. Esok Jumaat. Hari ni hari apa sahabat? Sila tulis Jumaat ke? Hari Jumaat. Apa nama besok hari apa? Hari Jumaat ke? Besok hari Jumaat. Jadi besok saya ada appointment hospital Esok Khamis. Apa ni? Yang sebenarnya hari ni hari apa Banyaknya tulisan. Cuba cek kalender kejap. Okey.
saya nak pastikan hari ini hari apa. Esok Khamis. Hari ni hari Rabu. Okey, kalau Khamis maknanya hari Jumaat kita ada kelas lah ya. Okey. Kalau ada kelas, jadi kita akan ada kelas seperti selalu pada hari Jumaat ya, panjang umur saya ya. Okey. Saya tak lupa hari, cuma saya confuse sebab saya selalu pergi ke klinik ya. Jadi saya naik confuse hari Rabu ke Khamis. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa balik hari Jumaat pagi untuk kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi sepenuhnya ya, sepenuhnya pada hari Jumaat pagi. Ya. InsyaAllah. Hari ni 27 hari bulan kan? Betul. Jadi saya akan berjumpa sahabat semua pada hari Jumaat pagi ya. Jadi besok kita ada kelas kerana saya pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan selanjutnya. Jadi saya tutuplah, sebelum saya tutup saya ingin berpesan hari ya. Hari ini zikir yang paling afdal yang disarankan oleh Al-Imam Al-Ghazali ialah membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya membaca istighfar. Ya. Jadi istighfar tu tuan dan puan ialah pemudah segala urusan. Jadi kalau kita ada masalah dalam kehidupan ni boleh dapat kita kurangkan ya, permasalahan kita hadapi itu dengan banyak beristighfar kerana Allah sayang orang yang bertaubat ya. Itu saja ya. Ada yang tanya saya balik kampung mana? Saya asal orang Perak. Maka saya balik Perak lah. Tahun ini saya balik Perak. Negeri Perak Darul Ridwan. Bonda Syabibah tanya, kampung Ustazah dekat mana? Kampung saya di Perak. Tempat yang lebih khusus, kampung ayah saya ialah di Bota Kiri. Kampung mak saya di Teluk Intan. Itu dia cerita dia. Dan untuk hari ini, banyakkan beristighfar dan jangan lupa berzikir dengan zikir 4 serangkai, iaitu Asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah, sambung, wa astaghfirullah, sambung lagi, nas'alukal jannah, sambung lagi, wa na'udzubika minan nar. Jadi 4 serangkai zikir tu baca banyak-banyak sempena bulan Ramadan ini. Sebab kita mengharapkan keampunan Allah, kita mengharapkan syurga Allah, kita mengharapkan kita tidak termasuk dalam golongan yang mendiami neraka Allah. Wal'iyazbillah min zalik ya. Okey, sekian dulu. Sehingga kita berjumpa pada pagi Jumaat insya-Allah ya. Okey. Sekian dahulu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.